الله يا الله 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 يا الله 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 يا Ah, pada Allah, kerana Allah izinkan kita dapat bertemu. Dalam banyak-banyak kedudukan, keadaan, kadang-kadang kita tengok ada yang ditimpa musibah. Ada sekarang ni dan timpa banjir. Kawan-kawan kita di belah-belah Nanding sana, dia tak dapat masuk. Ah, tak tahulah mungkin internet sana masih lagi tak okey. Dan atau mungkin juga mereka masih lagi sibuk dengan menguruskan rumah. Saya pergi semalam ingat nak carikan kawan. Tak boleh masuk lagi kawasan tu. Yang bawa bantuan pun masih tak dapat, dia orang tak bagi masuk. Air Ustaz, pun agak tinggi juga sikit nampak. Ha? Ustaz saya nak tanya, nama Ha. Haji Wo tu Muhammad Ramzan ya? Kenapa? Ah, rumah dia habislah Ustaz. Mana Dalam tahu? tapi saya tak pastilah orang yang sama ke apa kan sebab anak perempuan dia apa cakap rumah dia memang totally lost. Hmm. Semua Ah, orang, semua kawasan tu totally lost rumah dia. Haji oh ya. Nasir. Haji Nasir keluar rumah, bawa kereta. Yang lain semua tenggelam. Oh Allah, Allah Ha. Akbar. Rumah dia orang tenggelam dari bumbung. Ya Jadi, ya Ustaz. jadi apa Kereta benda habis TV, semua. ada orang tak dapat sambungan kereta, ada orang keluarkan kereta. Tapi kalau kereta nak keluar mana? Kawasan tu Ya. pun tenggelam. Mana dapat tahu? Saya baca dalam Malaysian News. Oh, ada akhbar lah. Ada NGO apa interview anak dia perempuan. Hmm. Hmm. Dia kata bapak dia sekarang dalam macam apa terkejut trauma. Tapi saya tak pastilah itu Haji Wo ke tidak sebab dia kata nama Muhammad Ramzan ya. Nama dia Muhammad Ramdan. Allah. Ramdan kawasan tu dia seorang aja rasanya. Ah tu Sampai sekarang masih belum dapat hubungi lah. dia dekat masjid mana tak saya ada dia bagi tahu tapi saya macam sebab saya tak pasti nama dia betul tidak macam tu. Orang yang kata tidak. Masjid tu pun tak boleh masuk. Orang luar tak boleh masuk. Sebab dia nak kontrol jangan bagi kabut kan. Jadi Ah kalau orang kampung tu dia bagi masuk. Kalau rumah kita bukan situ tak bagi masuk. oh Jadi betul. orang yang semalam saya pergi 6.30, ada banyak yang pick up kenderaan pick up ni yang macam kereta war tu nak bawa bantuan tak masuk. Jadi Ah polis dah sekat tu, polis jaga kawasan tu. Bomba pun ada lah, bomba bawa bot apa semua. Kita orang je oh lah, itu yang kita plan kena buat. selamat lah. Ah Moga semua tak ada apa lah. Tapi iyalah ya. yang saya faham semua tenggelam sampai ke bumbung. Iyalah Ustaz Semua dia semua cakap rumah tenggelam, semua habis. tenggelam. Habis. Jadi kapet-kapet ni, TV-TV tak tahulah rosak ke apa kan, nak kena repair macam itulah. Tapi tak Ya. apalah, kita dah buat tabung tu, nama Kak Ina tu. Jadi diorang pun tak sempat nak war-war ke nak apa, hubungan pun dah putus kadang. Jadi bagilah duit dekat tabung Kak Ina tu. Kak Ina ada ke Kak Ina? Mana Kak Ina? Kak Ina ada? Kak Ina tak ada dalam ni. Nanti Kak Ina ada beritahu dia punya nombor account tu. Jadi baki duit musafir tu, saya minta semua kawan setuju lah. Ada 500 lebih. Sebab tu hari makan-makan ada lebih lagi 500. Jadi Kak Ina simpan, ingatkan nak buat baki belanja musafir akan datang. Tapi tak apalah, kita bagi dulu lah. Nanti musafir akan datang, kalau siapa ada orang semua sumbang lah. Kita bagi pada tabung Tekali. Tekali pun kawan kita yang online tu, bagi Tekali tu. Kali yang sana pun ramai orang tenggelam. Banyak orang tenggelam. Jadi kita bagi dulu lah. Tengoklah, itu pun sebenarnya kalau ikut tak banyak tu. Kalau tu keluarga dapat berapa je. Tapi tak apalah, apa yang kita boleh bagi, kita bagi. Nanti lepas ni bagi Kak Ina, nanti saya bincang Kak Ina. Kita bagi pada kawan-kawan yang ada kat Sejangkang, ada yang kena juga orang rumah. Dan kawan-kawan online yang berada di Nanding.
Di landing ada yang online ada lebih dari 10 orang. 10 keluarga yang dengar online. Jadi kita utamakan mereka dulu lah. Kita utamakan mereka dulu. Lepas tu kita bagi yang kawan yang kat sejangkang. Tengoklah berapa bantuan kita boleh bagi. Gitulah rancangan dia. InsyaAllah. Okey. Mudah-mudahan semua selamat lah. Inilah ujian yang kita kena hadapi. Okey. InsyaAllah. Tutup video Larina. Tutup video. Apa orang belakang lalu tu bang. Okey, kita sambung. Muka surat berapa ni? 64 ke? 65 Ustaz. 65. Yang man mala'a. Malah. Okey. Okey, yes, Ustaz. Seperti, terima kasih, sabda Nabi SAW. Man mala'a ainahu minal haram. Mala'allahu ainahu min jamri jahannam. Barang siapa, Rasulullah sebutlah hadis ni, memenuhi akan matanya. Memenuhi ni maknanya menggunakan matanya untuk memandang daripada memandangnya haram. Dia gunakan mata ni untuk tengok benda-benda yang haram. Nescaya memenuhi Allah Ta'ala. Memenuhi ni maknanya Allah akan jadikan mata dia. Barang siapa jadikan akan mata dia memandang benda yang haram, nescaya Allah akan jadikan mata dia daripada bara api neraka jahanam. Allah jadikan biji mata dia ni jadi bara. Mana mata dia akan sesera terbakar. Macam bara api kan. Bara api ni dia panaskan satu tu, bara api. Jadi dia akan jadi bara api pada apa? Pada neraka jahanam. Lepas tu mata ni dia tak ada filter lah. Kita nak tengok sana kita tengok. Nak tengok sini kita tengok. Tak ada filter. Tapi arahan yang nak tengok tu datang dia daripada hati lah. Kalau dia nampak tak baik, dia akan patah balik. Lepas tu mata ni kalau dalam kitab kata, dia kata makruh tutup mata waktu solat. Kalau Ustaz Ridauddin tu dia kata apa? Hang tutup mata solat, nanti hang sujud, hang tak tahu depan tu ada apa. Tak tahu ular jatuh dia bumbung ke apa ke, dia kata. Ular jatuh dia bumbung ke apa, tak nampak. Tu bahaya tu kata. Bimbang mudarat. Jadi mata ni dia kata, kalau kita semayang dalam kitab Sabilul Muhtadin, depan kita ni ada maksiat. Jadi waktu tu tutup mata, dia suruh tutup mata. Yang pandang. Yang pandang. Dan dalam keadaan biasa, mata tu disunatkan memandang ke tempat sujud, tak kala berdiri. Jadi, ini yang amaran yang dikatakan ni. Supaya lelaki ni tidak memandang-mandang pada perempuan dan perempuan tidak memandang-mandang pada lelaki. Jadi, ini yang disebut dalam hadis ni apa? Orang perempuan yang keluar bersuka-suka di darat, di lautan, dia kata, tahukah engkau, dia kata nanti lelaki akan memandang-mandang kepada engkau. Dia kata gitu lelaki akan memandang-mandang pada engkau dan perempuan akan memandang-mandang pada lelaki. Dan dalam kitab ni, dia sebut apa? Dia kata lelaki tu akan memandang kepada kaki dan tangan. Tu tengok muka surah 64. Memandang sebahagian daripada anggota perempuan seperti kaki dan tangan. Kenapa dia kata kaki dan tangan? Mungkin pada waktu dulu dan sekarang juga yang berlaku, perempuan tidak menutup kaki mereka. Walaupun mereka menutup dengan menggunakan tudung pada kepala mereka dan rambut mereka, tapi mereka tidak menutup akan lengan-lengan dan kaki mereka. Jadi zaman dulu dah berlaku, maka guru juga kata apa? Maka dia katakan melanakkan malaikat hingga ia kembali ke rumahnya. Jadi kat sini dia ada tanbih. Nampak saya tak? Nampak saya tak? Belum Ustaz. Belum lagi Ustaz. Okey. Dah keluar belum? Ya. Dah. Goreng ni nak kan?
Bad pun telefon tadi. Tengah ke rumah. Dia pun kena banjir. Tapi dia kata air masuk sampai macam buku lali lah dia kata. Buku lali ke atas sikit lah dia kata. Tapi bawah lumpur semua, lantai semua habis lumpur lah. Habis kapet semua dia dapat angkat-angkat dia tak dapat habis lah. Dia tengah rumah dia. Rumah arwah bapak dia dekat belakang tenggelam. Belakang tu rumah bapak dia tenggelam. Okey. Ini canggih. Ini peringatan. Peringatan apa yang nak diberi? Apabila perempuan itu kata keluar bersuka-suka di darat atau di laut. Dan tiada ia memelihara dirinya dari dilihat oleh lelaki akan suku daripada tubuhnya, seperti melihat lelaki itu akan tangan dan kakinya. Ini yang dia cerita kita ni. Dia canggih ni kita kena ambil peringatan ni. Atau memandang dia tu perempuan kepada lelaki itu, maka dilaknat oleh malaikat akan dia. Ini. Sama ada suaminya hadir atau baik. Artinya apa? Suaminya ada bersamanya. Ni. Ancaman. Apa ancaman daripada Allah Ta'ala melalui hadis Rasulullah atas perbuatan ni? Perbuatan apa? Lelaki perempuan pergi suka-suka kat darat, kat langit. Kat darat, kat langit. Kat darat, kat laut. Dia pergi suka. Ni orang pergi pendek-pendek ni lah. Dan dia tidak menjaga, memelihara daripada lelaki melihat dia. Melihat apa? Dan kitab ni dia kata melihat sebahagian daripada kaki dia, sebahagian daripada tangan dia. Maka diberi ancaman oleh Allah Ta'ala melalui lidah Rasulullah. Apa ancaman dia? Ni hadis yang kita baca tadi. Ni. Jaga-jaga. Ni hadis. Barang siapa memenuhi menjadikan atau memenuhi akan matanya daripada memandang yang haram, nescaya memenuhi Allah Ta'ala
akan matanya itu daripada bara api neraka Jahanam. Ini ancaman yang sangat menakutkan lah. Bagi mereka yang faham. Kalau tak faham, tak faham lah. Buatlah, nak buat apa. Ha. Ni. Ni. Kalau tak ada apa-apa sebab, tak payah keluar lah. Jadi, kat sini, tanbih ni, dia kata apa? Tu yang paragraf yang berikut tu. Terlebih afdal bagi perempuan itu bahawa ia duduk dalam rumah. Itu buat apa? Sembah Allah. Itu buat apa? Memelihara arasnya. Arasnya ni ada ulama kata marwah dirinya. Lagi apa? Mengikut akan suaminya. Semua janji untuk Ramadan. Ada kan untuk ni? Ni. Taat. Ni. Lepas tu ada satu ganjarannya. Ini akibatnya. Nampak tak dua benda yang beza ni? Ini perempuan yang dikatakan duduk rumah. Perempuan yang dikatakan duduk rumah. Lepas tu dia taat pada suami dia. Dan beribadah dia pada Tuhannya. Maka ganjarannya. Tu ganjaran dia. Apa ganjaran ni? Dalam pintu syurga. Ni kat bawah ni ada dia punya tulisan ni. Masuklah ia akan syurga. Tu kadang-kadang ulama dia agak tak senang lah. Perempuan keluar buat program-program NGO apa mahram tak ikut. Kadang-kadang buat program NGO mahram ikut. Tapi bergaul-gaul lelaki perempuan ni kadang tak ada batas. Sebenarnya kita kalau begitu, sebenarnya kita ni kena tipu dengan amal. Kita ingatkan kita buat ni okey lah. Yang kita buat ni okey. Padahal kita buat dosa. Tu jaga-jaga. Kalau dalam NGO ni nampak tak terkawal, lelaki perempuan kemar-kemar barang bersih-bersih berbadan semua, tak payah ikut. Tak payah buat. Baik duduk rumah lagi bagus. Pokoknya terjaga maruah diri.
balik malam-malam, suami tak ada. Kawan NGO hantar. Balik 2 pagi, 3 pagi. Sebenarnya, saya buat. Itu lagi bagus. Itu lagi afdal. Sebenarnya, tak payah buat. Tak payah buat. Jangan tertipu dengan amalan-amalan ni tau. Yang ramai orang tertipu, terutama orang perempuan. Dia ingatkan dia buat pahala. Rupanya Allah laknat dia. Keluar tu pakai seluar ketat. Tudung pun tak betul pakai, singkat-singkat tudung. Ini bawah ni nampak macam-macam lah. Ini tak pakai tuang lengan. Tak cakap pun kadang-kadang lelaki pun tak perlu cakap. Kadang-kadang ada gurau-gurauan yang melampau-lampau. Jadi kalau macam ni elok duduk rumah lah. Duduk rumah tu ikut aja. Jaga je suami, jaga maruah diri, ibadat pada Allah. Masuk syurga lah. Masuklah akan syurga. Lepas tu kalau kita tak faham kan, kadang-kadang kita rasa kita buat ni pahalanya besar. Rupanya kita buat ni mendatangkan anak Tuhan. Ni yang bahaya ni, tertipu ni. Untuk keluar pada fardu ain, tak nak pula keluar. Tu kadang saya cakap lah, saya pergi ngajar ni, saya jumpa lah kadang-kadang. Cakap saya tanya duduk mana. Dia cerita lah dia duduk rumah sendiri. Saya kata saya mengajar kat sana tu. Saya kalau time mengajar saya tak tahu Ustaz. Tapi kalau ada NGO buat program, buku-buku barang saya tolong. Ni lagi satu masalah ni. Dia tak faham mana wajib mana sunat pergi dia. Yang wajib tu tak nak pergi. Yang belajar tak nak pergi. Memang belajar ni nafsu tak suka. Nafsu suka, yang bungkus-bungkus ni dia suka lah. Baguslah buat tu. Bukan kata tak bagus buat. Kan? Tapi nak kena faham lah yang utama tu mana. Dia ada yang utama. Di ibadah ni dia ada yang utama. Dia ada yang mesti. Jadi bila kita tak faham benda ni kan, kadang-kadang kita kena tipu soal sini lah. Rupanya kita ni tak ada buat apa-apa. Dia cela lagi. Tu yang tak nak tu. Okey. Apa dalil dia ni? Ni. Maka dia beritahulah pada kita akan hadis ni. Ni hadis. Minta ampun bagi segala perempuan yang mengikut ni maksud taat akan suaminya itu oleh segala burung yang terbang daripada hawa. Hawa ni angin, panas. Dan segala ikan di laut dan di dalam air. Di dalam air. Dan segala malaikat di langit dan matahari dan bulan selama ada perempuan itu di dalam redha suaminya. Okey. Jadi apa yang disebut sini?
Apa dulu sini? Kalau kita ringkaskan macam ni, didoakan keampunan kepada perempuan. Kalau kita cakap macam ni lah. Siapa yang doakan dia keampunan? Ni boleh, dia ada banyak kategori. Kira apa tadi? Burung di langit. Apa yang doakan keampunan lagi pada dia? Siapa lagi? Ikan di lautan. Bukan seekor dua ikan tau. Siapa lagi yang minta ampun pada dia? Para malaikat. Siapa lagi? Matahari dan bulan. Ni berapa banyak orang yang ni, hamba-hamba Allah ni, mana-mana Allah ni, yang doa dekat dia. Dengan syarat ni, dengan syarat, dia syarat ni bukan dia suka doa. Apa syarat dia? Selama mana perempuan itu di dalam apa? Dalam apa? Rumah. Suaminya. Suami. Suami. Dalam redha suami dia. Dalam rumah. Lagi suami dia redha kat dia, dia jangan risau. Benda lain dia tak perlu risau. Itu malaikat-malaikat tu sibuk doakan dia. Burung-burung sibuk doakan dia. Ikan-ikan sibuk doakan dia. Matahari bulan sibuk doakan dia. Selama dia dah rela suami dia. Ini kita kena tahu dan kita kena selalu tahu supaya kita nak cari rela suami. Apa tadi yang disebut ganjarannya tu? Ganjaran dia apa ni? Syurga. Syurga. Tak tahulah kalau saya tak tahulah kalau tak nak masuk syurga. Tu pelik lah sikit. Ni ganjaran yang Allah Ta'ala janji ni. Ni nama syurga. Ustaz, itu didoakan perempuan itu apa Ustaz? Perempuan. Didoakan keampunan kepada perempuan oleh ni
Ni yang mendoakan ni. Ini adalah dikatakan golongan yang mendoakan. Ini golongan yang mendoakan. Cukup ramai golongan yang mendoakan ni. Apa ni burung, apa ni ikan, apa ni yang doa para malaikat, lagi matahari dan bulan. Lagi perempuan itu dalam redha suami dia. Dalam redha suami dia. Ya. Tu gambar war tu ada dalam WhatsApp group tu tengok. Ada Ustaz. Ni rumah dia. Haji Zul beri tolong. Haji Zul ni orang Bangi. Itulah saya doakan tu sabar. Memang kalau kita ni nak hampirkan diri pada agama ni, kadang-kadang memang ada ujian-ujian yang Allah beri. Allah beri. Betul. Ini pengalaman ni. Tu yang Zul kata tu. Zul Santan kata, Quran tak kena banjir. Tu macam kata pelik. Quran tak terusik. Jadi kita sumbanglah pun sikit. Sumbang pun sikit. Sumbang, nanti kita amanahkan pada siapa. Amanahkan pada Zul ke, Zul Santan ke. Amanahkan pada Abang Razak pun di surau ke. Untuk elok ni biar Zul tu, biar bagi pada yang orang-orang kawan online tu pergi. Orang lain tu, orang lain lah. Mungkin orang lain tolong lah. Sebab kita ni, grup kita tolong grup kita dulu. Begitulah Ustaz. Kita dah start kumpul Ustaz, tapi yang nak serahkan Ustaz pada mereka ke macam mana? Kak Ina dah ada banyak dah menerima sumbangan. Nanti bagi tali tutup. Kak Ina bagi deadline. Bila dah tutup sumbangan, lepas tu tak adalah, tak kolek lah. Kita nak kolek ni betul-betul nak lah. Nanti tak bagus pula begitu. Kak Ina bagi tarikh. Okey, hari apa? Senin, bagi sampai hari Khamis. Bagi sampai Khamis ke hari Rabu ke, pukul berapa? Pukul 12 tutup. Okey, banyak mana tu nanti Kak Ina wawarkan. Sampai Jumaat lah, sampai Jumaat. Baik, sampai Jumaat. Sampai Jumaat. Okey, sebab ramai nak sumbang Jumaat. Sampai nak ramai berkat hari Jumaat Ustaz. Tak apa, Jumaat. Tapi kena beritahu Kak Ina, ini sumbang untuk banjir. Nanti kita campur dengan duit lain. Itu susah ni jaga duit orang. Nanti berapa jumlah Ustaz ada mengajar dekat si Jangkang Ustaz? Si Jangkang tak ada. Si Jangkang belah sana saya memang tak ajar. Tak sempat nak pergi. Tapi kalau ada wakil boleh lah. Kita nak pergi si Jangkang pun takut banjir. Air berturun lagi. Sedangkan dekat anak saya Kak Ina, itu kontak ya. So orang si Jangkang ada tu, tolong WhatsApp dengan dia lah Kak Ina. Nak bank in tu tak apa. Nanti saya akan serahkan. Awalkan dulu amount dia berapa. Awalkan dulu amount dia berapa, nanti saya serahkan pada orang yang berkenaan lah. Untuk diagih-agihkan, kita listkan nama kawan kita terlibat lah. Nanti saya tanya lah. Wo tahu lah siapa yang terlibat. Wo tahu. Jadi penting dia orang listkan nama yang terlibat, senang dia orang nak salurkan. Nanti terpulang pada dia orang lah nak bagi. Ada rumah mungkin rosak sikit. Ada rumah rosak banyak kan. Jadi kita lepaskan timbangan dia pada mereka lah. Sebab saya tak nak nanti jadi isu nanti. Tak adil rumah dia. Itu tak nak. Jadi biar orang sana jadi dapat siapa dapat berapa, itu tak ada apa-apa. Maknanya jangan nanti kaitkan lah. Dia ni pertumbangan ni masalah dia ni. Orang ni jadi bergaduh. Tapi rasanya kalau kita tak gitulah. Kita collect, kita beri sebagai tanda simpati kita je.
Memang kalau kita nak repair semua rumah ni, kita pun tak mampu. Kita tak tahu berapa kelakan ni kan. Kereta tenggelam, apa semua tu, nak kena overhaul tu, bukan sikit-sikit tu. Makan ribu. Motor rosak, tu beratus nak repair tu. Jadi kita berilah apa yang kita dah kumpul, kita berilah sekala apa yang kita rasa nak bagi. Tu tengok mereka lah macam mana mereka nak buat. Kita doakan mereka sabar lah. Okey. Tu gambar tu dalam WhatsApp group. Bagi je kot. Quran nampak bersih Ustaz. Macam tak ada guna-guna apa-apa. Ya. Tu Muizzat. Lepas tu rumah dia orang ni tenggelam ni, tu yang kesian tu. Tenggelam sampai ke ni. Sampai ke bumbung. Saya semalam nak masuk tapi tak dapat masuk. Ada polis jaga, sebab tu inilah dia tak bagi masuk. Air pun tinggi lagi. Air tak surut lagi. Saya takut saya pula sangkut nanti. Jadi saya patah balik lah. Nampaklah ada dah polis-polis bomba keluar untuk keluar masuk. Tak apalah. Biar dia orang tolong lah. Okay. Nanti collect. Nanti saya tak ada ngajar sana lah bulan ni. Bulan ni dah habis. Terkali pun tak ada lah. Bulan ni dah habis lah. Hujung bulan ni kau tu sana tak pergi. Nanti saya tengok lah macam mana. Saya ajar-ajar lah. Saya cari dia orang, saya bagilah. Saya nak collect dulu. Macam mana? Okey. Okey. Kata Imam Ghazali, apa Imam Ghazali kata, ni sebagai panduan oleh ulama. Kata Imam Ghazali, apabila keluarlah segala perempuan ayugialah, sepatutnya mereka memejamkan mata dari memandang akan lelaki. Patutnya dia patutnya dia tak boleh cakap dia tu handsome lah. Sepatutnya. Saya cakap sepatutnya. Mungkin nak buat tu payah. Patutnya dia tak boleh keluar dari mulut dia. Dia kata, layu pun suami dia handsome. Tak boleh. Kalau kita tahu suami dia handsome, mari kita pandang suami dia. Yang mana ini sebenarnya tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Bila dia katakan, dia kata, suami dia handsome lah. Atau dia kata budak lelaki ni handsome orang dia. Anak dia handsome. Nampak? Bila perkataan-perkataan ini keluar daripada mulut seorang perempuan, maknanya apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya dia memandang akan lelaki tu. Lepas tu dia tahu lelaki dia handsome. Patutnya Imam Ghazali kata jangan pandang. Kita tahu orang ni lelaki, jangan pandang muka dia. Jangan pandang muka dia. Bila kita pandang, dia kata, maka sepatutnya berlawananlah dia dengan apa ajaran yang disuruh akan dia. Apa julukan dia? Memejamkan mata dan memandang kepada lelaki. Ini ulama suruh ni. Ini ulama suruh. Jadi kalau perempuan dia kata, hati dia handsome. Mana dia handsome ni kat muka lah. Dekat wajah. Maknanya dia melihat akan wajah lelaki. Yang sepatutnya dia tak buat. Dia tak buat. Kalau keluar perkataan itu daripada mulut dia, maknanya dia melihat wajah. Maknanya dia telah melakukan perkara yang dilarang. Sama juga jalan lelaki. Dia kata perempuan yang cantik, maknanya dia tengok muka. Dan dia tak dibenarkan begitu. Tak dibenarkan begitu. Maknanya kalau tak ada urusan, tak pandang. Kalau boleh pandang bawah, bercakap dengan dia, pandang bawah je lah. Jangan pandang muka dia tak tepat. Dari pandang muka tak tepat pula kita boleh menilai tu. Dia cantik, tak cantik, dia itu, dia gini. Yang mana benda ni ada dilarang.
Larang. Okey. Hendaklah bersungguh-sungguh oleh seorang daripada memelihara ahlinya dan ahli keluarga dia akan mengerjakan segala pekerjaan dan ditegah oleh syarak. Lagi hendaklah mengamati pekerjaannya. Istimewa pula ada yang dikerjakan itu bina. Maka sangat dosa besar atas lelaki yang memberi akan ahlinya mengerjakan demikian itu hingga diharamkan Allah Ta'ala atasnya dalam syurga. Mana keluarga biarkan anak dia duduk dengan suami lelaki ke apa benda ke, yang pasti dia kadang melakukan zina, dijanjikan balasan yang sangat dahsyat lah. Seperti diceritakan hingga diharamkan Allah Ta'ala masuk syurga. Menceritakan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Imam Hakim. Ini perawi-perawi hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini kalau Umar radhiyallahu anhuma, ini anak Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar. Salah satun qad haramallah tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah mudminul hamri wal aqu wad dayus allazi yukir rufi ahlihil khubsa. 3 orang telah mengharamkan Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala mereka itu daripada memasuki akan syurga. 3 golongan ni. Sebab tu nak kena minta, mohonlah Allah Ta'ala jauhkan kita. Okay. Ini pun kena ingat-ingat ni. Ini juga satu tanbih. Apa dia? 3 golongan yang diharamkan Allah masuk syurga. Ni. Satu, mengekali minum arak. Dua, durhaka ibu bapa. Tiga, orang dayus. Apa nak ni? Biarkan ahlinya buat zina. Dan mengetahui akan dia. Kalau dia buat belakang kita tak tahu, itu cerita lain. Satu hal lain. Jadi yang kategori dayus ni, dia kata apa ni? Dia tahu. Dia tahu mereka ni duduk rumah ke apa dan dia tak larang. Ada contoh ni lah. Maka inilah yang dikatakan orang-orang yang diharamkan baginya akan syurga. Jadi hadis Rasulullah ni kita kena ambil sangat-sangat ambil perhatian. Dia kena adil sikit.
Okey. Dan kata setengah ulama. Sambunglah nanti. Dalam wudhu. Allah dalam. Bangun. Alamak. Alamak. Siapa tu? Okey. Siapa tu Ustaz? Lain macam jumping tu. Dia jampi cucu tu. Dia jampi cucu dia. Alah busuk-busuk. Okey. Maksudnya timbang cucu tu. Timbang cucu tu. Sambil belajar cucu pula datang. Biasalah kita begitu kan. Saya pun lama tengah belajar cucu keluar masuk dah berindak kat tu. Okey, tak apalah. Dia tengah tepuk atuk tidur. Dia tepuk atuk tidur. Atuk tidur, atuk nak redor tu ada. Atuk ni letinya. Okey. InsyaAllah nanti sampai Rabu. Besok tak ada muhimah. Besok ada kelas pukul 8. Okey. Kita jumpalah. Saya nak lagi depan ni. Nak sambung. Nak tengok slide dia sekejap. Okey. Wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf. Wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Bagi tongking. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.